Usahawan sosial adalah mereka yang menjalankan operasi perniagaan. Tujuan perniagaan ini adalah untuk mendapatkan keuntungan. Dalam masa yang sama, ia memfokuskan kepada impak sosial. Impak sosial ini pula membawa maksud bagaimana tindakan sesebuah organisasi ataupun perniagaan memberi kesan kepada komuniti sekeliling. Walau bagaimanapun, konsep keusahawanan sosial ini masih belum jelas difahami oleh masyarakat umum, termasuklah sektor awam dan juga sektor swasta. Idea berkenaan keusahawanan sosial ini masih lagi samar-samar disebabkan kurangnya kesedaran pendedahan dan juga pemahaman berkaitan keusahawanan sosial. Di Sabah dan Sarawak pula, tahap kesedaran berhubung perusahaan sosial sangat rendah. Kurang program pembangunan, kapasiti dan juga akreditasi. Kapasiti ini membawa maksud kemampuan dan akreditasi pula bermaksud pengiktirafan rasmi. Ini jelas menunjukkan bahawa pendedahan kepada perusahaan sosial ini belum lagi menyeluruh. Tanpa adanya rangka kerja pendaftaran perusahaan yang jelas, macam mana kerajaan nak peruntukkan jumlah sebenar perusahaan sosial untuk tampung pertumbuhan usahawan? Kerajaan belum lagi ada dasar dan objektif nasional jangka panjang yang jelas. Perusahaan sosial kurang mendapat sambutan. Puncanya adalah daripada tiada data yang buktikan manfaat perusahaan sosial kepada masyarakat. Oleh itu, sebagai langkah awal, kerajaan perkenalkan rangka tindakan perusahaan sosial Malaysia pada tahun 2015 hingga 2018 sebagai landasan untuk bangunkan keusahawanan sosial di Malaysia. Walaupun banyak cara yang kerajaan laksanakan, tujuan utamanya adalah untuk melahirkan usahawan sosial yang dapat bangunkan ekosistem untuk sokong pertumbuhan keusahawanan sosial. Hari ini saya akan terangkan tentang ekosistem keusahawanan sosial yang tidak bersepadu dan peringkat kitaran hayat perniagaan. Seperti yang kita lihat, ekosistem keusahawanan sosial yang tidak bersepadu merujuk kepada situasi di mana elemen-elemen yang membentuk komuniti keusahawanan sosial tidak bekerja secara sinergi atau terkoordinasi dengan baik. Ini boleh merangkumi masalah seperti kurangnya sokongan dari pihak kerajaan, kekurangan akses kepada pembiayaan, kelemahan dalam jaringan, sokongan dan kurangnya kesedaran tentang keusahawanan sosial dalam masyarakat. Kesannya, keusahawanan sosial mungkin terbantuk dalam pertumbuhan dan impaknya pada masyarakat mungkin terhad. Oleh itu, pentingnya untuk memperbaiki koordinasi antara pelbagai pemain dalam ekosistem keusahawanan sosial untuk meningkatkan keberkesanan dan kelestarian usaha-usaha keusahawanan sosial. Seterusnya, peringkat kitaran hayat perniagaan keperluan utama adalah untuk mengenal pasti idea perniagaan yang unik, melakukan penyelidikan pasaran yang komprehensif, menumbuhkan jaringan sokongan serta mendapatkan pembiayaan awal untuk memulakan operasi. Akhir sekali, dalam keadaan tertentu, perniagaan mungkin menghadapi penurunan dalam kitaran hayatnya. Di sini, keperluan termasuklah mengenal pasti punca penurunan, melakukan perubahan yang diperlukan dalam model perniagaan, memulakan strategi perubahan dan mencari peluang untuk pemulihan. Pengetahuan dan kepakaran khusus adalah asas untuk membina model perniagaan yang mampan. Di peringkat global, perusahaan sosial dikenali sebagai perusahaan yang didorong oleh tujuan menangani isu sosial dan alam sekitar. Walau bagaimanapun, untuk memastikan perniagaan itu berjaya, rangkaian sosial memerlukan model perniagaan dapat menjalankan aktiviti ekonomi yang menyokong pencapaian tujuan ia diasaskan. Usahawan sosial sentiasa didorong oleh niat lakukan sesuatu yang baik. Walau bagaimanapun, apabila mendapat bantuan daripada kerajaan atau swasta, sama ada rasmi, pembiayaan atau insentif awam, usahawan sosial perlu bertanggungjawab dan menunjukkan accountability model perniagaan mereka kukuh dan dinamik. Model perniagaan sepatutnya jelas menunjukkan sumber pendapatan produk atau perkhidmatan yang mampan, adalah selaras dengan kehendak seseorang pengurusan kos, pemasaran dan operasi, buktikan dana dengan teliti. Bantuan yang diterima digunakan mengikut pertunjukan berikut bertujuan untuk menubuhkan perusahaan sosial tersebut. Kekurangan pengetahuan dan kepakaran dalam membangunkan model perniagaan yang mampan sering menjadi punca utama kebanyakan perusahaan sosial tidak berupaya untuk bertahan. Setakat ini, masih tiada data terkumpul
seperti laporan komprehensif atau kejayaan atau kesan aktiviti berterusan yang dijalankan oleh pelbagai perusahaan sosial termasuklah koperasi. Oleh itu, terdapat keperluan yang membangunkan pengukuran kriteria penilaian impak ke atas penerima manfaat syarikat sosial. Data yang dikumpul pada masa ini ialah mengandungi bentuk kuantiti maklumat kewangan berdasarkan penyataan kewangan yang telah diaudit jika ada, bilangan pekerja yang dicipta atau bilangan penerima manfaat aktiviti perusahaan sosial. Pengukuran impak adalah aspek penting semasa proses pemantauan dan pelaporan perusahaan sosial. Dengan pengukuran impak, organisasi atau perniagaan akan dapat merancang dan menetapkan matlamat menyedari dan memantau operasi perniagaan masing-masing. Di samping itu, perusahaan sosial akan mempunyai peluang belajar untuk memperbaiki aktiviti mereka, buat keputusan berdasarkan keutamaan dan seterusnya akan membantu mereka mendapatkan bantuan pembiayaan atau sokongan kewangan. Pengukuran dan pelaporan impak juga membolehkan pihak berkepentingan seperti penggubal dasar, institusi kewangan, pelabur impak dan yayasan yang berminat untuk melabur sumber membuat keputusan yang berasaskan data dan maklumat yang tersedia. Tambahan pula, kaedah pengukuran impak ia adalah asas penting untuk sokongan kebolehskalaan dan kemampanan model perniagaan perusahaan sosial. Tanpa pengukuran impak yang sesuai, sukar untuk menentukan kemajuan. Begitu juga dengan pembangunan keusahawan sosial, kesannya kepada masyarakat. Seterusnya, subtopik 3.7, tahap adaptasi teknologi dan inovasi yang rendah. Okey, perusahaan sosial ini dia menggunakan penyelesaian transformatif dalam menangani permasalahan sosial dan alam sekitar. Untuk apa? Untuk dia penuhi keperluan ekonomi dan masyarakat yang orang kata apa tak dapat dipenuhi oleh pihak yang lain. Sehubungan dengan itu, adaptasi teknologi dan inovasi adalah sangat penting untuk ditingkatkan kecekapan operasi dan akses kepada pasaran sesebuah perusahaan sosial. Okey, pada masa sekarang ini, tahap adaptasi teknologi dan inovasi dalam kalangan perusahaan sosial untuk mereka transformasikan perusahaan mereka sangat rendah. Okey, seterusnya perusahaan sosial. Dia ni memerlukan sokongan yang merangkumi pemberian geran, subsidi dan latihan serta sokongan teknikal bagi perisian dan aplikasi teknologi. Okey, di samping itu, perusahaan sosial ni macam dekat luar bandar serta Sabah dan Sarawak, mereka ni menghadapi cabaran dalam mengadaptasi teknologi disebabkan oleh kebolehcapaian internet mereka yang lemah serta kurangnya kemahiran dalam aspek teknologi maklumat dan e-dagang. Seterusnya, subtopik 3.8, pengiktirafan koperasi sebagai perusahaan sosial. Okey, terdapat persamaan antara koperasi dengan perusahaan sosial, tapi tak semua koperasi menepati kriteria perusahaan sosial. Okey, ada perbezaan utama macam dari segi aspek penerima manfaat. Di mana penerima manfaat ni bagi perusahaan sosial ni dia meliputi golongan miskin, terpinggir dan rentan serta kebajikan haiwan dan alam sekitar. Manakala koperasi pula ditubuhkan berdasarkan prinsip keanggotaan dan kepentingan bersama. So, ketiadaan garis panduan yang jelas merupakan cabaran untuk mengiktiraf sesebuah koperasi sebagai perusahaan sosial. Chapter yang seterusnya, kita akan masuk kepada jurang akreditasi. Jadi, apakah maksud akreditasi dalam konteks keusahawanan sosial? Baik, akreditasi bermaksud proses kawalan kualiti untuk menentusahkan status sesebuah perusahaan sosial bagi membantu mereka mendapatkan akses yang lebih luas terhadap bantuan dan peluang untuk berkembang lebih maju ke hadapan. Seperti sesebuah jabatan ni, mereka yang bertanggungjawab untuk mengiktiraf sesuatu kursus ataupun sesuatu institut itu. Jadi buktinya kerajaan telah memperkenalkan satu badan yang dinamakan Akreditasi Perusahaan Sosial pada tahun 2019. Tapi kan, adakah selepas tubuhnya Badan Akreditasi Perusahaan Sosial tu dah tak ada dah masalah bagi sesebuah perniagaan tu tak berkembang?
still lagi ada masalah dalam beberapa aspek, ada kelemahan dia lah. Antara kelemahan yang perlu diperbaiki oleh jabatan tersebut, yang pertama, garis panduan. Yang kedua, hala 7. Yang ketiga, insentif yang diberikan serta impak. Yang keempat, tadbir urus. Jadi, daripada masalah ataupun kelemahan-kelemahan tadi, timbul pula beberapa isu seperti proses akreditasi yang mengelirukan, kekurangan insentif, dan yang ketiga, tiadanya agensi induk untuk menguatkuasakan pematuhan. Akibatnya, usaha untuk meningkatkan bilangan perusahaan sosial yang diakreditasi dan usaha untuk meningkatkan pemahaman mengenai keusahawanan sosial kepada masyarakat serta sektor awam dan sektor swasta terhalang. Perkara seperti ini tidak boleh dibiarkan berpanjangan. Pihak yang bertanggungjawab haruslah mengambil tindakan yang sewajarnya agar matlamat akreditasi itu sendiri dapat dicapai. Baiklah, jadi kita akan masuk ke chapter yang seterusnya. Seperti yang kita tahu dan kita alami, pandemik COVID-19 telah menjejaskan ekonomi seluruh negara, termasuk negara kita, negara Malaysia, dan memberi kesan yang buruk kepada semua lapisan masyarakat. Antara sektor yang paling terjejas adalah sektor peruncitan dan sektor perkhidmatan. Sektor peruncitan ni adalah perniagaan yang membekalkan barangan keperluan, macam kedai runcit ataupun pasar raya. Kalau sektor perkhidmatan adalah perniagaan yang berasaskan perkhidmatan seperti perkhidmatan mengurut, perkhidmatan membersih. Lagi-lagi bila kerajaan buat PKP, Perintah Kawalan Pergerakan. Contoh untuk kita lebih faham lagi kan, kita ambil contoh perniagaan mikro dan kecil. Mereka ni adalah kedai-kedai ataupun vendor-vendor yang berniaga tepi-tepi jalan tu. Perniagaan mereka ni kecil-kecil je lah. Lepas tu, sumber pendapatan mereka ni yang utama adalah melalui aliran tunai. Jadi bila pandemik berlaku, ekonomi mereka terjejas sebab mereka tak boleh nak berniaga macam biasa dah, tak boleh nak berniaga secara fizikal. Kelangsungan perniagaan mereka pun agak sukar untuk dikekalkan. Maksudnya potensi untuk mereka tutup terus perniagaan tu pun agak tinggi. Kelangsungan perniagaan tu sukar untuk dikekalkan sebab apa? Sebab mereka dah tak ada modal untuk nak teruskan perniagaan tu. Sebab tak dapat untung pun. Tak boleh nak berniaga, tak dapat untung lah. Jadi modal untuk teruskan perniagaan tu pun tak ada. So, mereka tak ada cara lain ataupun mungkin dah sukar, dah tak tahu sampai bila pandemik ni. Jadi, mereka buat keputusan untuk tutup perniagaan tu. Ada sesetengah perniagaan yang boleh bertahan sebab mereka mencari jalan lain ataupun mencari cara lain untuk memasarkan barangan mereka tu untuk memastikan perniagaan mereka tu berjalan. Perniagaan mereka tu tak tutup macam tu. Contohnya, waktu PKP dulu, kalau orang tak boleh berniaga secara fizikal, orang buat secara online. Contohnya orang COD ke, orang post ke barang tu. Ataupun salah satu cara untuk mempertahankan perniagaan tu, mereka menjual produk ataupun menawarkan perkhidmatan yang berbeza. Contohnya waktu PKP dulu, barangan yang mendapat permintaan tinggi adalah mask pelitup muka tu dengan hand sanitizer. Mereka menukar kepada menjual barangan tersebut untuk memastikan mereka mendapat keuntungan dan untuk memastikan perniagaan mereka tu berjalan. Rumusannya, Dasar Keusahawanan Nasional 2030 ini masih belum dapat dicapai. Hal ini kerana masih banyak isu dan cabaran yang perlu diselesaikan terlebih dahulu. Tidak dinafikan, pihak agensi dan kementerian yang terlibat telah melaksanakan pelbagai program dan inisiatif dalam menyokong pembangunan keusahawanan sosial di Malaysia ini. Namun ianya masih belum mampu untuk menyelesaikan masalah yang ada. Tambahan pula, pandemik COVID-19 semakin memburukkan keadaan. Kebanyakan inisiatif sebelum ini memberi fokus untuk mempunyai lebih banyak perusahaan sosial baru. Ianya fokus untuk memberikan sokongan perusahaan sosial baru dan melalui sokongan pada peringkat awal pembinaan kapasiti dan pembiayaan.
Justru satu hala tuju baharu diperlukan untuk meningkatkan potensi perusahaan sosial ke peringkat yang lebih tinggi. Isu dan cabaran yang dihadapi oleh usahawan sosial perlu ditangani segera di samping keperluan mendesak untuk mengenal pasti pendekatan yang lebih strategi bagi membangunkan perusahaan sosial yang inklusif. Dalam melangkah ke hadapan, inisiatif yang diperkenalkan perlu menekankan kepada pengukuhan pembudidaya utama dalam membentuk sebuah ekosistem keusahawanan sosial yang kukuh untuk menyokong perusahaan sosial di setiap peringkat kitaran hayat perniagaan.